welcome back to Ruby channel. Okay, firstly Ruby nak mohon maaf dekat korang sebab Ruby dah lama sangat tak upload video. Dah hampir rasanya around dalam 4 hingga 5 bulan kot Ruby rasa Ruby tak upload video. Bukan sebab tak nak upload, niat di hati tu ada nak upload, tapi dia ada sedikit kekangan masa. Itu yang menyebabkan Ruby macam tak sempat nak upload video. Actually video ada yang Ruby record, cuma tak sempat nak edit, tak sempat nak upload. Macam itulah. So insyaAllah kalau macam sempat, Ruby akan edit dan upload video yang untuk korang lah, untuk korang tengok. Alright, so untuk hari ni Ruby nak share benda yang Ruby cakap Ruby sangat, bagi Ruby sangat penting dan Ruby sangat perlu untuk share dekat korang. Alright, banyakkan daripada kita ada apply untuk pengeluaran iSINA daripada KWSP, which is from account 1, betul? Alright, untuk yang mana yang dah dapat duit KWSP tu, mesti korang macam-macam datang dalam fikiran korang. Telinga kanan cakap buat benda baik, telinga kiri cakap tak, kau perlu joli, kau perlu habiskan duit tu. Kau nak buat apa, simpan duit banyak-banyak. Macam tu. Okey, kepada yang tengah macam berbolak-balik hati dia tu, okey, hati dia tengah berbolak-balik nak buat apa dengan duit KWSP ni. So, inilah waktu yang tepat untuk korang dan channel yang tepat yang korang cari, which is macam mana korang nak melabur duit KWSP daripada sikit kepada banyak. Nak menjadikan daripada 10,000 ataupun nak menjadikan daripada 5,000 ataupun berapa yang korang keluarkan tu, menjadikan dia jadi lagi banyak. Okay, ada setengah orang nak guna KWSP ni untuk nak buat pelaburan hartanah, ada nak buat pelaburan tetap, ada yang nak simpan dalam bank, ada yang nak beli kereta, ada yang nak beli telefon baru dan macam-macam lagi. Alright, so itu depend dekat korang. Tapi lebih harap dengan perkongsian video ni dapat membantu sedikit sebanyak dan dapat membuka mata sedikit sebanyak kita semua betapa pentingnya penggunaan duit KWSP ni ke arah jalan yang betul, yang boleh membawa kita ke arah jalan yang betul. Alright, okay. So ni adalah contoh Ruby bagi macam mana kita dapat selesaikan hutang 4 tahun dalam masa 4 bulan. Okey, cara Ruby yang macam Ruby cakap tadi berbeza, which is Ruby daripada snowball yang besar jadi kecil dan lama-lama mencair. Sebab apa Ruby cakap macam tu? Sebab kita ada duit KWSP dan gedemak kita dapat dalam amount yang banyak. So apa yang Ruby buat, cara Ruby akan pilih amount hutang yang paling banyak, hutang yang dekat-dekat dengan amount yang kita ada, ataupun hutang yang paling banyak, ataupun komitmen yang paling tinggi, ataupun interest yang paling tinggi. Okey, dalam contoh dekat sini yang paling tinggi adalah kereta lah. Kereta, which is kalau contoh dalam masa kereta yang ni ada lagi dalam masa 4 tahun. So total amount yang Ruby kena bayar adalah sebanyak 20,000. Tapi bila pergi tanya bank cakap kalau sekarang kita hanya bayar 15,000 sahaja. So untuk dekat situ kita dah untung sebanyak 5,000 5,000 bandingkan dengan kita bayar bulan-bulan. Katakanlah bulanan adalah 450, so kita bayar 450 sebulan biar cukup lagi 4 tahun kita kena bayar 20,000. Tapi yang ni tak, yang ni kita hanya bayar 15,000 kalau kita settle sekarang. Alright, so yang kita ada dekat sini lebih bagi contoh, kita ada kereta, motor 1, motor 2. Alright, so selebihnya macam korang ada PTPN ke apa ke semua itu kemudian lah korang boleh. Ini adalah contoh. So ini adalah contoh sahaja yang lebih bagi. So nak bagi korang nampak cara atau jalan macam mana nak menggunakan ataupun nak kira macam mana cara nak guna duit tu. Okay, so alright, so dekat sini macam kereta balance lagi 4 tahun, total 20,000 kena bayar dalam masa 4 tahun. Kalau settle sekarang 15,000. Okey, motor balance lagi 2 tahun. Kalau settle sekarang 3,000, 200 bulan. Untuk motor nombor 2 balance lagi setahun. Balance yang kena bayar adalah 2,000. Monthly commitment adalah 200 sebulan. Okey, so untuk jadual yang pertama dekat atas ni Ruby buat jadual kita kumpul lah duit kita. Total duit kita ada berapa, jadual yang ke atas ni. So jadual yang kat bawah ni macam korang nampak ada 2 jadual. Ini jadual yang pertama, jadual yang kedua. Jadual yang kedua adalah
jadual pembayaran hutang. So yang ke atas adalah jadual simpanan. Okey, yang ke atas adalah jadual simpanan dan yang kat bawah ni adalah jadual pembayaran hutang. Alright. So macam hari tu, macam bulan Mac ataupun Februari, korang dah dapat 5,000 seorang yang mana keluarkan 10,000 ataupun yang mana mostly yang anak-anak muda sekarang biasanya dia akan keluarkan 10,000. So jarang anak muda sekarang yang bawah umur 30 yang macam Ruby ni ada 200,000 ataupun 300,000 dalam akaun KDBSP lah. Tu jarang sangat berlaku lah. Alright. So mostly kita akan keluar umur-umur yang macam Ruby ni biasanya akan keluarkan 10,000 lah. Alright. Kepada yang dah berkahwin, kenapa ada 5,000 kat sini 5,000 ada 2. Kenapa? Sebabnya contoh yang mana dah berkahwin, korang ada 2, iaitu pengeluaran KDBSP daripada husband korang dan juga daripada, okey katakanlah ni husband, ni korang. So wife. So masing-masing keluarkan 10,000, 10,000. Okey. So untuk pembayaran interim hari tu korang dah dapat 1,000 seorang. So katakanlah korang dah gunalah untuk interim korang hari tu habis dah 1,000. So balance lagi 1,000 lah pada bulan Mac ni, lebih kat bulan Mac yang bulan lepas. So so balance lagi 1,000. Dan bulan Mac ataupun Februari hari tu kita yang mana keluarkan 10,000 akan dapat lagi 5,000 seorang. So total dah ada dekat tangan 11,000, which is 5,000 from wife, 5,000 from husband dan 1,000 interim hari tu lah. So ada 11,000 dekat tangan korang. Okey, so korang kena tengok jadual kereta kat sini Untuk pembayaran kereta, katakanlah yang ni lebih cakap yang bulan Mac katakanlah korang dah ada dan tak guna lagi duit KDBSP korang So bulan April, macam bulan ni, korang pergi kat bank, korang tanya berapa balance. Bank cakap, balance pembayaran hutang kalau nak settle kena bayar 15,000. So, macam mana korang nak bayar? Sedangkan duit dekat tangan korang ada 11,000 lagi. So, caranya adalah korang simpan dulu. So, untuk Mac dah ada 11,000. Bawa ke April. April pula akan dapat lagi 10,000, 1,000, 1,000. Akan dapat tapi tak sure lagi bila. So, akan dapat. So 11,000 campur 1,000 campur 1,000 dah jadi 3,000. So ini masih lagi tak cukup. Sebab apa Ruby cakap tak cukup? Sebab 15,000 katakanlah korang kan bayar RM450 sebulan. Cuba tengok kat atas ni, korang bayar RM450 sebulan. Katakanlah RM30 tu interest lah sebulan lah. Sebulan tu RM30 tu interest. So korang hutang yang korang bayar hanyalah RM420 sebenarnya. So 15,000 tolak 420, balance lagi hutang korang ni yang untuk April korang tolak pembayaran kereta untuk April. So 14,580 balance. Okey, 14,580. Bila dah tolak 14,580, untuk bulan April korang still lagi tak boleh bayar sebab tak cukup duit. So kita bawa kepada bulan Mei. Bulan Mei 13,000 campur dengan 1,000 campur dengan 1,000. So total ada 15,000. 15,000 ni bulan Mei ni korang dah kena bayar lagi kereta So 400 tolak lagi RM420. So balance yang ada adalah, balance hutang yang ada adalah 14,160. So untuk hutang 15,000 ni dah cukup lah untuk korang nak bayar kereta. So korang pergi ambil duit, korang settlekan loan kereta korang. 15,000 tolak 14,160, balance lagi dalam 480. So 480 ni yang lebih yang korang kumpul tadi, korang jangan buat joli Korang jangan buat joli. Korang jangan beli apa-apa. Korang jangan nak tambah hutang ke apa ke, jangan lagi. So disiplin. So korang simpan duit 480 ni campur dengan duit kereta. So sebab kenapa lebih cakap duit kereta dekat sini? Sebab untuk Mei korang dah settlekan loan kereta korang. Alright. Maksudnya bulan Jun korang tak perlu bayar dah kereta, tapi korang jadikan as a commitment juga Korang perlu jadikan dia commitment juga. Sebab untuk nak buat pembayaran hutang yang seterusnya. Alright. So 480 campur 450 campur 1,000 campur 1,000, so total 3,290. Alright. Katakanlah motor nombor 1 tadi kan lebih cakap balance lagi 3,000 dan 2 tahun. Kan? So masa korang pergi tanya dekat April bulan ni lah 3,000. So bila dah sampai ke korang akan bayar tiap bulan lah. Bulan 4 bayar, bulan 5 bayar, bulan 6 bayar. So bila dah sampai
bulan 6, duit dekat tangan korang ada 3290. Alright. So, hutang motor korang adalah sebanyak 2460 sahaja. Sebab korang dah bayar bulan 4 bayar, bulan 5 bayar, bulan 6 bayar. So, tinggal balance hutang adalah 2460. So, 2460 ni kan dah cukup dengan yang ke atas ni yang kita kira tadi, dan yang kita kumpul tadi. So, 3290 tolak dengan 2460. So, masih lagi lebihan dekat dalam tangan kita, 830. Okey, 830 ni kita akan bawa kepada bulan Julai pula. So, dekat sini hutang kereta dah settle. Hutang motor nombor 1 pun dah settle. Masuk pula hutang nombor 3. Alright. So, 830 yang lebih bayar daripada motor nombor 1 tadi, kita campur dekat bulan Julai ni, motor ya. Komitmen motor tu kita jadikan dia simpanan. So, tambah 200. Tambah pula komitmen kereta tadi 450. Tambah 1000 dan tambah 1000. Tapi kita kena ingat, untuk Julai ini adalah last pembayaran KWSP Aisina. Which is dah habis dah. Korang dah dapat interim 1000. Korang dapat lagi 5000. Campur 1000, campur 1000, campur 1000, campur 1000. Dah cukup 10,000 duit korang. So, ini last pembayaran interim. So, bila korang campur-campur dekat sini, duit dekat dalam tangan korang adalah ada 3480. So, macam yang ke atas tadi, motor nombor 1 dengan motor nombor 2 sama. Korang bayar bulan 4 bayar, bulan 5 bayar, bulan 6 bayar, bulan 7 bayar. Last kali balance tu hanya tinggal 1280. Tapi korang nak settlekan juga. So, korang duit dekat tangan korang ada 3480. Maksudnya korang ada banyak duit. So, korang bayar untuk motor, settle loan. Balance lagi dekat tangan ada 2200. So, maksudnya dekat sini kereta settle, motor nombor 1 settle, motor nombor 2 pun settle. So, maksudnya korang boleh settle dalam masa Mei, Jun, Julai. April, Mei, Jun, Julai. So, 4 bulan. Dalam masa 4 bulan korang boleh settle loan dalam masa 4 tahun. Alright. So, bila dah settle loan semua ni, 2200 yang balance dekat sini, korang simpan. Jadikan dia simpanan. Dan komitmen korang, jadikan dia simpanan. Macam Ruby tulis contoh kat sini, 2200 campur dengan 200 komitmen motor nombor 1, campur dengan 200 motor nombor 2, campur dengan loan kereta. So, balance yang ada dekat tangan korang 3050. Lepas tu bulan seterusnya pun sama. Campur motor nombor 1, campur motor 2, campur kereta ada 3900. Campur lagi sampailah lebih kurang banyak. So, sampailah korang macam korang ada pula korang nak beli rumah ke apa ke, korang boleh simpan sampai cukup untuk bayar down payment rumah korang. Okey, so itu saja video untuk kali ini. Kepada yang mana suka perkongsian Ruby, korang boleh like dan tinggalkan komen berkenaan dengan cadangan ke, perkongsian ke, supaya kita boleh sama-sama berkongsi tentang apa yang terbaik untuk masa kita lah. Okay, terbaik untuk dalam kehidupan kita. Alright. So, itu saja. Kepada yang mana belum subscribe, Ruby mohon sangat korang subscribe video Ruby, kerana Ruby akan share banyak lagi jenis bentuk video ataupun perkara yang mungkin membantu untuk korang dan juga diri Ruby sendiri, untuk korang, keluarga korang serta orang sekeliling korang. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen serta share Ruby punya YouTube dekat korang punya media sosial. Alright, see you on the next video. Bye-bye.